Hari ini saya akan menerangkan tentang konsep pidato. Pidato adalah pengucapan yang disampaikan secara individu kepada khalayak ramai untuk menghuraikan dan menjelaskan sesuatu tajuk. Berpidato merupakan aktiviti berkomunikasi secara sehala, iaitu pemidato akan menjelaskan perkara-perkara tentang sesuatu tajuk dalam masa yang ditentukan dengan apa yang dipidatokan. Pidato juga bertujuan menerangkan sesuatu maklumat bagi meyakinkan sekumpulan pendengar. Seorang pemidato harus mempersembahkan dirinya dengan kemas, profesional dan berintegriti di hadapan khalayak umum agar kata-katanya dipandang dengan serius. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi dan pandangan khalayak umum terhadap kredibiliti dan kewibawaan seorang pemidato, iaitu ethos, pathos dan logos. Yang pertama, ethos. Ethos ialah perwatakan di mana seorang pemidato perlulah mempunyai personaliti yang mesra agar dapat menarik perhatian pendengar. Kedua, pathos. Pathos ialah kualiti penyampaian pidato, di mana mutu penyampaian pidato yang baik dapat merangsang dan menaikkan emosi pendengar, lantaran menambahkan penghayatan dan pemahaman khalayak umum terhadap penyampaian pidato. Yang ketiga, logos, di mana logos ialah seni bahasa. Seorang pemidato perlulah menuturkan bahasa yang diolah indah dan bombastik agar penyampaian pidato itu padat dengan ilmu dan menarik perhatian pendengar terhadap topik pidato yang ingin disampaikan. Akan menyambung pembentangan pada hari ini dengan tajuk sejarah pidato. Tahukah anda, pidato merupakan pinjaman daripada bahasa Sanskrit, iaitu Padartha, yang bermaksud intipati, bahan ataupun di dalam bahasa Inggerisnya kita biasa dengar iaitu public speaking. Seperti yang kita tahu, pidato ini merupakan pengucapan kata-kata dalam gaya yang teratur dan formal kepada pendengar sama ada secara perseorangan maupun di hadapan khalayak ramai. Pidato yang baik adalah pidato yang dapat memberi kesan positif kepada orang-orang yang mendengar pidato-pidato tersebut. Terusnya, kita beralih kepada dari sudut Islam sejarah pidato itu sendiri. Sebenarnya, pidato ini sudah lama wujud. Buktinya, khutbah, ceramah dan kuliah merupakan pidato dengan bertujuan menyampaikan dan menerangkan tentang ilmu-ilmu agama Islam. Sejak bila khutbah ini bermula? Sudah pastinya pidato ini sudah bermula sejak zaman baginda Rasulullah SAW dahulu lagi. Hal ini dibuktikan dengan para sejarawan dan aktivis hak asasi manusia sendiri yang menilai pidato terakhir Rasulullah SAW saat Haji Wida itu sebagai dokumen tertulis pertama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Malah, pidato Rasulullah juga yang disampaikan pada tahun 632 Masihi ini dan dikenali sebagai Deklarasi Arafah merupakan dokumen tertulis pertama yang berisi nilai, wacana dan konsensus hak asasi manusia. Maka, sekian daripada saya. Terima kasih. Kini saya akan meneruskan pembicaraan mengenai sejarah pidato. Tahukah anda bilakah pidato mula berkembang di Malaysia? Seperti yang kita semua tahu bahawa bahasa Melayu telah termaktub sebagai bahasa kebangsaan dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi, kerajaan Malaysia telah melakukan pelbagai inisiatif dalam memastikan bahasa Melayu terus kekal relevan sebagai bahasa kebangsaan. Banyak program-program yang telah diadakan oleh pihak kerajaan. Antara program tahunan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan untuk terus mengangkat bahasa Melayu di persada antarabangsa adalah Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu PABM. Jadi, untuk pengetahuan semua, Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu PABM ini telah diperkenalkan buat pertama kalinya pada tahun 2007. Awalnya, PABM bermula dengan hanya satu kategori sahaja. Kini dianjurkan dengan 3 kategori yang berbeza, iaitu kategori antarabangsa, alam Melayu dan pelajar antarabangsa di Malaysia.
Kini, sesetengah negara seperti Rusia, China, Australia dan Jepun telah mula mengadakan pertandingan pidato bahasa Melayu di negara masing-masing untuk mencari pemidato yang terbaik untuk mewakili negara masing-masing ke PABM dan secara tidak langsung telah menjadi sebuah pertandingan yang diambil serius oleh negara-negara luar. Itu sahaja daripada kumpulan kami mengenai konsep dan sejarah pidato. Bagi video seterusnya, kumpulan 2 akan menyambung pembentangan mereka mengenai tokoh pidato tersohor. Sekian, terima kasih.